Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma wa nahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kau apa? Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku ya Allah, wa yassir li amri, permudahkan segala kerja buatku, wahlul 'uqdatam min lisani, moga-moga apa yang keluar daripada mulut aku yafqahu qauli, dia orang semua ni senang faham. Waalaikumsalam Putra Nur Firdaus. Ni Putra ke? Putra botol ke? Putra botol ke ni? Okey, kita sambung. Kita sambung malam ni dengan hijrah. Betul Kita sambung dengan hijrah. Kita dah habis semua sekali dekat sampai 13 tahun kenabian dekat Mekah. Betul Sebab aku tadi main ingat-ingat lupa je. Aku letak tajuk hijrah. Kalau betul, cakap betul. Oh, ini Putra botol. Weh, botol kaca. Botol kaca dropper putih. Tengok, ada stok ke? Botol kaca, botol kaca. Kalau tak ada dropper hitam pun tak apa. 6,000 botol. Okey. So kita dah tahu sebelum ni apa hal lah, ada tanda aku dah 4 hari dah bergerak je belah kanan aku ni. Tak berhenti-henti. Okey. Kita recall sikit yang lepas punya hijrah. Nabi hijrah pada bulan Safar. Maka kena faham balik nama lagu tu. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Siap, alright, cantik. Semoga kita semua dapat Lailatul Qadar. Betul? InsyaAllah, semoga kita selamat dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni maksudnya kita menghidupkan malam tu. Kalau malam tu kita betul-betul faham, kalau katalah malam ni Lailatul Qadar, dan kita penuhi juga dengan benda-benda macam gini, so insya-Allah pun akan dibalas Allah Ta'ala. Tahajud tu lebih afdal lah. Tapi tahajud kena tidur dulu. Siapa-siapa yang belum tidur kat sini tak boleh nak tahajud dah. Kan? So selain daripada solat, sesi-sesi macam ni pun boleh dikatakan menghidupkan Lailatul Qadar, insya-Allah. Aku tak tahu kat mana aku stop tadi. Tak ingat dah. Okey. Dekat sekolah dulu kita tahu Nabi bila masa Nabi hijrah tu kita dah belajar orang-orang kafir Quraisy ni tengah meeting untuk bunuh Nabi malam tu. Sebab tu Allah Ta'ala suruh. Oh, terima kasih 50 star. Terima kasih Putra. Dia kalau orang main, thank you for the stars, macam gitu kan. Allah, aku lupa, aku blank ni sebenarnya, tak tahu berhenti kat mana. Okey lah, kita ulang baliklah hijrah. Peristiwa hijrah, bila Abu Bakar tunggu bila sampailah hari yang ditetapkan, maka dia pergi Rasulullah pergi rumah Abu Bakar dan Rasulullah kata jom, Allah Ta'ala suruh hari ni kita hijrah. Okey.
Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tahu perancangan kafir Quraisy. Hari yang sama juga orang kafir Quraisy tengah meeting untuk bunuh Nabi. Kita dah tahu peristiwa ni, yang mana Ali ambil tempat tidur Rasulullah. Waalaikumsalam. Baru start. Kita dah tahu cerita ni, Ali ambil tempat tidur Rasulullah. Dan orang kafir pergi 10 orang tu, 10-10 tengok-tengok Ali. Gentlenya orang Arab ni, itulah kita kata Arab ni gentle, bila dia pergi itulah. Sepatutnya dia boleh bunuh je Ali. Tapi memang keadaan masa tu, satu orang Arab gentle, yang kedua Ali masih budak. Budak, perempuan, orang tua, orang Arab boleh katakan masih lagi ada dipanggil unwritten rules lah, unwritten law yang tak ditulis tapi disepakati. Undang-undang macam gitu, macam budak-budak jangan usik, kita gentle, aku tak suka engkau kita gaduh dua lelaki. Jangan libatkan budak, jangan libatkan perempuan. Tu antara sebab tu bila jadinya seksa Sumayyah, seksa apa semua, ramai orang marah. Orang Arab sendiri pun tak setuju. Sebab dia ada kat situ, dia panggil adab-adab dia orang lah. Okay. So walaupun Ali tidur Ali yang tidur kat situ, tapi dia orang tak buat apa-apa dekat Ali. Okay. So lepas tu kita dengar juga cerita berkenaan dengan Nabi berselindung di Gua Thur. Okay. Lepas tu kita dengar cerita, lepas tu Nabi kisah dalam Gua Thur, Abu Bakar tutup lubang ular. Lepas tu ada orang datang, dia orang berselindung sikit lagi nak nampak. Tu semua kita dah tahu kisahnya di sekolah. Cuma malam ni mungkin aku bagi detail sikit lah. Aku bagi detail sikit supaya lebih faham. Okay. Okay, bila perjalanan dia, bila kata Nabi ajak Abu Bakar, dan dia ke mana lepas tu? Dia pergi ke Bukit Sur. Bukit Sur ni dekat mana? Kedudukan dia. So malam ni kita nak belajar sikit geografi ya. Sebab kalau katalah dia dah bergerak nak ke Madinah, lepas tu dia pergi singgah Gua Sur, maksudnya dia dah ke atas dah. Dia dah ke atas. So kenapa Suraqah boleh kejar dia lagi? Macam mana sebenarnya bentuk muka bumi ini? Kita tak faham. Waalaikumsalam, miskin ilmu. Hadir dari Pasir Mas, terima kasih. So okay, ni Mekah. Atas ni Madinah. Ya, Trip. Nampak ke? Okay. So, perjalanan antara Mekah dengan Yathrib lebih kurang 350 ke 400 km. Okay, jauh dia. 350 ke 400 km. So, bila Nabi ajak Abu Bakar dan dia orang pergi, dia orang menyorok ke Bukit Sur tu, sebenarnya dia orang ke belakang. Bukit Sur ni di sini. Dia orang ke belakang. Dia orang bukannya ke atas. Dia orang ke belakang dulu. Bang, besar sikit lukis bang. Tak nampak Nampak ke? Tak nampak Tak nampak Kalau lukis besar dia zoom sikit. Okey lah. Okey, kita besarkan lagi. Biasalah kita buat map lah. Map macam biasa. Tu dia map. Okey. Ni Laut Merah, ni Mekah, ni Yaman.
Ni Yaman, ni Oman, ni Dubai ada yang ada sekarang. Sekarang lah. UAE kat sini. So korang boleh belajar geografi lah dengan aku. Okay. Dia tak dekat, dia dekat je ni. Sas. Ni Mesir. Ni Sudan. Ni Habsyah. Utopia. Sekarang nama Utopia. Ni Tanjung Harapan, Cape of Hope. Apa? Sini Mekah. Jeddah dekat sini. Jeddah tepi laut. Nak belajar geografi kan? Salam majikanku. Boleh. Ni kalau nak tahulah. Sini Jeddah ni. Jeddah tepi laut. Riyadh kat sini. Ni. Sekejap ni Iraq. Ni Iran. Atas ni Turki. Ni Palestin. Ni Syria. Jordan. Bukan Cape of Good Hope. Apa Tanjung Harapan. Apalah orang putih dia. Riyadh kat sini. Ni Riyadh. Tapi semua ni tak ada lagi lah. Berzaman Nabi benda ni semua tak ada lagi. Ni Mesir, Sudan tak ada. Mesir, Utopia, Habsyah sini, Jeddah belum ada lagi. Yaman dah ada, Oman dah ada, Dubai belum ada, Iran belum ada, Iraq ni. Okey, kalau nak tahu, okey, secara geografinya ulang balik ni. Secara geografinya kalau yang kata Nabi pergi ke Syam ni, ni lah dia. Dia panggil kat sini ni. Ni Syam. Ni semua ni Syam ni. Ni Syam. Ni Parsi. Ni Parsi. Tamadun Parsi belah sini, tamadun Syam belah sini. Sebab tu kat sini kan ada Iraq. Iraq sini sebab tu. Okey, sebab tu macam ni nak buat. Kaabah sini dia panggil rukun Iraqi pasal menghadap Iraq. Sini dia panggil rukun Syami pasal menghadap Syam. Sini dia panggil rukun Yamani sebab menghadap Yaman. Sini Hajar Aswad. Yang ni ke yang ni, yang macam tu lah, terbalik ni kot. Yamani belah sini. Mekah dia macam gitu, Kaabah dia macam gitu sikit. Yamani sebab di sini. Sini Hajar Aswad. Sebab tu dulu kalau katalah duduk kat tengah-tengah Mekah, kau nak pergi mana? Syam. Okey, Syam kot sini. Kau nak pergi mana? Iraq. Iraq sini, keluar kot sini. Tu kompas dia dulu, Kaabah tu. Ya. Okey. Lebih kurang lah. Right. Jeddah dah masuk. Ni bukan zaman dia ni. Jeddah tu baru ni. Ni bukan Jeddah sekarang ni. Sekarang ni tengah Jeddah ni, Mekah ni. So Mekah memang tengah orang kafir Quraisy lah masa ni duduk. So Madinah atas, Yathrib. Jarak Mekah ke dengan Yathrib lebih kurang 350 km. Dalam 2 minggu ke berjalan. So bila Nabi ajak Abu Bakar untuk hijrah, so dia orang ke belakang. Pucing. Dia orang ke belakang. So Bukit Surnya di sini. Sur. Ke belakang. Dulu masa kat sekolah kita tak tahu pun gua ni kat mana. Aku sendiri aku ingatkan gua Sur ni kat belah-belah atas ni, pasal dia nak bergerak ke sini kan. Kan Nabi nak ke Madinah.
kenapa mestilah Gosur ni belah sini. Aku fikir macam tu. So bila belajar, rupanya Bukit Esok ni belakang. Bukit Esok ni belakang. Dia undur dulu. Okey. Bila dalam persembunyian ni ada 3 orang penting yang menjadi tulang belakang projek misi ni. Yang pertama sekali Abdullah ke? Betul lah. Yang pertama sekali orang penting dia Abdullah bin Abu Bakar. Masa ni dia budak lagi. Dia dalam umur 6-7 tahun. 6 hingga 7 tahun lah. Dia budak lagi. Apa tugas Abdullah Abu Bakar? Dialah yang tolong Ricky. Keadaan Mekah ni panas ke, orang tengah cari ke, orang cari kat mana, berapa grup cari. Sebab dia budak, so dia boleh pasang telinga. Orang-orang borak dia pasang telinga, buat bodoh je lah kat dia. Okay? So dia boleh pasang telinga dekat situ, dia riki-riki, lepas tu dia bagi tahu. Dia pergi sini, dia bagi tahu dekat bapak dia lah. Bapak dia dengan Nabi. So bila dia bergerak, akan ada tapak kaki. So orang akan boleh trace budak ni gimana. Kan? Hari-hari dia selalu nampak ke sini ni gimana. So Abu Bakar upah lagi seorang. Dia panggil Amir bin Yasir. Amir bin Yasir ni terkenal dengan pengembala kambing lah, shepherd. So dia upah Amir bin Yasir untuk bawa dia punya kambing-kambing dia lalu kat sini. Gulu gile sini. Kata Meh, kalau kau nak pergi bawa kambing kau ke sini, kau bawa sini, balik nanti patah balik lalu kat jalan ni. Sebab dia nak hapuskan jejak Abdullah ni. Nak hapuskan jejak Abdullah ni dengan kambing-kambing ni supaya orang tak boleh trace. Yang ketiga, tokoh yang main peranan penting dalam ni adalah Asma binti Abu Bakar. Nama anak Abu Bakar juga. Inilah dia mak kepada nanti Zubair bin Awam tu. Bukan, dia kahwin. Ni isteri Zubair bin Awam. Dia akan anak dia Abdullah bin Zubair tu. Ni. Masa ni dia tengah mengandung. Dialah yang bawa makanan. Dia bawa makanan. Kiri kanan dia bawa makanan. Dia tengah mengandung. So dia ikat, dia cabut kain dia satu, dia koyak, lepas tu dia buat macam mana lah, dia buat bunjut, lepas tu dia ikat dekat pinggang dia supaya dia boleh berpaut. So Nabi panggil dia perempuan yang Zatun nitaqin. Zatun nitaqain. Orang yang ada 2 tali pinggang. Nabi panggil dia perempuan yang ada 2 tali pinggang. Zatun nitaqain. 2 kain. Orang yang ada 2 tali pinggang. Nabi panggil dia. Macam kita zatun nikotin. Hari-hari subjek kan. Okay. So 3 orang ni main peranan penting. So Nabi duduk sini berapa hari? 3 hari. Ada kata 3 hari, ada kata 4 hari. Duduk dalam ni. Masa ni lah yang kita dengar cerita yang dia orang pergi cek. Dia orang pergi cek sampai ke sini yang katanya kalau dia orang selak mesti nampaknya. Yang kita dengar cerita labah-labah pasang sarang, merpati duduk atas tu. Tu semua cerita-cerita yang kita dah dengar. So aku tak perlu ulang. Cuma aku just nak bagi tahu detailnya sahaja. Ada 3 orang tokoh yang main peranan dalam penyembunyian Nabi dekat Bukit Sur. Dan Bukit Sur sekarang ni duduk di belakang. Dalam gambar-gambar ni, siapa yang baru tahu Bukit Sur dekat belakang? Tekan 9 ke? Tekan 1 ke? 9 baru tahu, 1 dah tahu. 5, 6 mungkin nak tahu tapi lupa. Tu cara numbering. Aku just nak tahu audien aku saja. Komen sikit. Aku tak tahu, mungkin kalau senyap ni orang kata aku beli view 19 beli buat apa? Nak beli 19,000 kan, senyap je kan. Okay, so hari ni korang dah dapat ilmu baru, yang mana Bukit Sur ni di belakang, bukan di depan, bukan di perjalanan ke Yathrib.
Tak tahu tekan 9. Putra? Ni cara kelas. Bukan kelas lah. Aku share je. Aku bukan mengajar. I'm not I'm not here to teaching you guys. I'm just sharing sahaja. Okay? Alright. So bila dah habis 3-4 hari, lepas tu Abdullah kata okey, semua dah tenang pak. Apa semua dah okey, semua dah tenang, boleh keluar sekarang. So dia orang keluar. So dia orang upah lagi seorang. Orang kata, ada riwayat kata Yahudi, ada riwayat kata musyrikin Mekah juga. Cuma macam biasa, kita back to basic balik. Orang Arab bila berjanji, bila ada perjanjian, dia orang pegang dengan janji tu. Itu orang Arab dululah. Orang Arab dulu punya style. Walaupun aku musuh kau ni. Pasal apa? Pasal masa ni announcement dah keluar tau. Masa ni announcement dah keluar. Announcement apa? Siapa-siapa yang dapat tangkap Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, hadiahnya 100 ekor unta. Tu, announcement dah keluar. Sekarang ni ramai, bukannya sekadar Mekah saja, seluruh jazirah Arab dah dengar pasal benda ni. Macam mana dia orang viralkan, Allahu alam lah. Tapi semua orang tahu. Semua orang tahu reward bounty atas kepala Rasulullah ni 100 ekor unta. Okay? Sebab tu dia dia orang berhati-hati. Dia orang panggil, dia orang buat risikan whatsoever ni lah. So Abu Bakar upah seorang tour guide yang mana dia pakar bab bintang ni. Nama dia ada setengah riwayat panggil Uraykid, Abdullah bin Uraykid. Ada setengah riwayat panggil Abdullah bin Uraiqah. Mana-mana pun sama, dia ada urai, cuma ujung dia ada yang qih, ada yang qid, ada yang qah. Sebab dia tak ada baris kan, so masing-masing sebut ikut sedap mulut lah kot. Uraiqah ni dia bukan Islam. Cuma dia dah ada perjanjian bisnes dengan Abu Bakar, so dia kena settlekan. So dia ni pakar bintang. Okay, dia ni pakar bintang. Sekarang ni zaman 500 tau. 570, 580 Masihi. Okay. Dan orang Melayu kita pun lebih kurang dalam kurun ke-14, kurun ke-13-14, orang kita pun mahir. Mahir dalam bintang ni. Cuma bila di laut lah. Bila di laut, orang Melayu kita mahir tengok bintang dekat laut. Masa ni orang Mekah, orang Arab terkenal dengan pandai tengok bintang, macam mana dia nak pergi arah bintang tu semua. Even dia orang tanam harta pun dia orang tengok bintang. Dia orang tahu, walaupun kita nampak semua pasir je. Kita tak tahu, dia orang boleh tahu, dia orang boleh ingat dekat mana dia orang tanam harta. Sebab dia orang tengok bintang. Oh, sini bintang sini. Oh, depan sikit. Depan tu. Okay. So Abu Bakar upah. So bergeraklah 3 orang ni daripada Bukit Sur. Dia orang tak boleh pakai jalan ni pasal orang dah viral cerita nak tangkap Muhammad ni, hidup atau mati, 100 ekor unta. Okay. Dia falak syar'i. Kenapa dipanggil falak syar'i? Sebab apa? Sebab falak ni ilmu bintang. Ada yang orang tengok ilmu bintang tak ikut syarak. Orang tengok untuk tilik nasib, orang tengok untuk sihir dan sebagainya. Sebab tu bila dalam Islam kau nak belajar bintang boleh, tapi biar dia dalam landasan syariah. Sebab tu dipanggil falak syar'i. Okey, tak apalah tu falak syar'i. So bergeraklah 3 orang tu, Rasulullah, Abu Bakar dengan Uraiqah lah, senang sebut. 3 orang bergeraklah, dia ikut route yang sangat jarang orang pakai. Mana route dia? Route dia di persisiran pantai. Jauh. Dia pakai jalan jauh. Okey? Dia tak pakai jalan tengah ni.
Dia pakai jalan jauh. Alright. So bila dah sampai sini, dia kat sini on the way nak pergi tu, ada beberapa yang dia jumpa lah. Yang pertama dekat sini, sebelum cecah ke, lebih kurang lah, sebelum cecah ke pesisiran pantai ni, Mekah ni dia ada internal enemy. Dia musuh yang ada kaum yang tak puas hati beratus-ratus tahun. Mungkin Bani yang dia panggil apa, tak puas hati kenapa Quraisy pegang Kaabah. Adalah mungkin sejarah-sejarah dia yang dia tak puas hati kat belah-belah atas punya sejarah. Sampai ke sekarang zaman ni lah dipanggil Bani Bakar. Okey, dipanggil Bani Bakar. Bani Bakar ni, antara orang yang ada dalam Bani Bakar ni adalah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni Bani Bakar. Bani Bakar ni dia tak duduk dalam Mekah. Dia duduk di persekitaran, di luar-luar Mekah. Okey? Bani Bakar ni dia duduk luar. Dia tak duduk dalam kota Mekah. Dalam kota Mekah ni Quraisy, kebanyakannya Quraisy, Makhzum, Adi, semua kat sini. Bani Hashim semua kat sini lah. Tapi yang Bani Bakar ni duduk luar. Mungkin dia pecahan-pecahan yang belah atas tu lah, yang mungkin dia orang bergaduh tok nenek dulu, dia tak puas hati. Dan bila-bila masa je, kalau dia boleh kumpul kekuatan, dia akan serang Mekah. Macam itu. Tapi sama-sama Arab. So bila Nabi bergerak ke sini, geng-geng Suraqah ni ada yang tengah lepak dekat perkampungan dia, melintasi perkampungan dia lah, tengah-tengah lepak. So dah ramai-ramai dia nampak 3 orang tu jauh. Tu 3 orang tu macam Muhammad je. Kau ada dengar kan? Siapa boleh tangkap Muhammad 100 ekor unta kan? Tu duduk kecoh-kecoh. Mana? Suraqah ni dia duduk, dia antara ketua lah dekat situ. Dia duduk relax, dia tengok tu Muhammad. Dia pun cakap kat budak-budak dia, adalah itu kawan aku tu, aku kenal. Tadi sebelum aku datang tadi pun memang aku dah jumpa dah. Dia nak ke Syam. Dia lalu jalan jauh sikit katanya. Member aku tu tadi aku dah jumpa. Bukan Muhammad lah. Sebenarnya apa? Sebenarnya dia nak makan so. Dia nak makan so, bosku. 100 ekor unta bagi-bagi tak syok lah. Sebab tu orang Melayu panggil nafsu serakah. Ni dia lah, Suraqah dia. Tahu tak? Nak makan so. So dia pun apalah, dia dah habis apa benda semua tu, dia cerita, dia buka lah cerita lain sampai orang pun hilang fokus kat sana. So habis semua tu, kata aku minta dia dulu. Dia balik, dia bersiap. Suraqah ni orang yang dia ni jenis macam kalau Ronaldinho ataupun Cristiano Ronaldo main pegang, dah sentuh bola zaman budak, zaman kecil-kecil, zaman umur 6-7 tahun. Dia sama lah. Dia ni jenis yang pegang kuda daripada budak. So kuda dia tahulah macam mana nak speed up, macam mana nak slow down, semua dia tahulah. Perangai kuda ni dia fasih sangat dah. Tu Suraqah. Sebab tu dia antara yang terhebat bawa kuda dia lah. So dia balik, dia siapkan kuda dia apa semua, dia terus kerja lah, dia terus lanjut pergilah nak sampai. Kita dah dengar cerita ni. Kan? Yang dia terempas tertonyoh muka, kuda dia tertonyoh 2-3 kali tu kan. Yang dia nampak Abu Bakar ke depan ke belakang. Pasal hadis ni dia yang riwayat, pasal dia akan masuk Islam nanti. Okay? So dipendekkan cerita, dia dah tersadung 2-3 kali tu. Dia last kali tak boleh ni. Dia panggil, Muhammad, tunggu lu, sekejap, let lu. Tu dah Muhammad tengok, tunggu sekejap. Tu dia datang, dia bawa kuda dia.
tiba-tiba macam. Okey. Bang itu Nabi tunggulah. Nabi tunggu dia datang. Kata kau ni asal susah sangat nak kerjaan kau ni. Dia kata, kau nak apa? Nabi tanya. Kau datang nak bunuh aku ke? Tak adalah. Aku rasa kau ni ada something lah. Ya, ada something. Habis tu macam mana sekarang? Dia minta Nabi buat agreement. Macam ni lah. Agreement dia, kau lepaskan aku balik elok-elok boleh. Pasal kuda aku tu tak boleh jalan tu. Jalan-jalan terserungkup. Jalan-jalan terserungkup. Boleh tak kau bagi tahu Tuhan kau supaya aku boleh balik dengan tenang? Dia kata. Dia takut. Salam sahur. So apa Nabi kata boleh, tapi ada satu syarat. Kalau kau tak nak masuk Islam sekalipun, kau jangan kacau aku. Kau lepaskan aku dan kau jangan kacau orang Islam. Jangan buat apa-apa. Dia kata okey, ngam. Tu dia pun tulislah sikit. Surah kau kata tulis sikit. Nanti kan tak ada bukti. Tulis sikit. So Abu Bakar pun bawa keluar kertas, bawa keluar alat tulis dia. Tulislah. Tulis perjanjian tu. Dan dia bagi kat Surah kau balik. Sebab surat tu nanti akan jadi bukti dia masa nanti dia jadi tahanan. Okey? Nanti dia jadi tahanan nanti. Akan jadi bukti. Tahanan dalam perang Hunain kalau tak silap. Tapi tak apalah. Nanti sampai ke perang tu nanti kita cerita. Cuma apa kenapa? Surah kah apa tadi? Blur. Kat mana tadi? Surah kah ambil surat. Okey. Lepas tu Nabi kata tu lah, Nabi pusing balik, Nabi panggil. Surah kah? Dia tengok. Nak tak kalau aku cakap dengan kau, nanti kau akan dapat pakai gelang Maharaja Parsi. Kata. Maharaja Parsi besar tu. Gelang dia. Apa ada lah kau ni mat. Dah aku balik tu. Macam tu. Dia macam tak ya je lah. Apa-apalah kau mat. Dia balik. Dan nanti zaman Omar nanti dia akan dapat pegang gelang tu. Nanti kita sampailah ke cerita tu. Zaman Omar nanti dia akan dapat pegang. Masa tu dia menangis lah. Tapi dia bagi balik. Bila Omar tanya kenapa kau tak ambil, Nabi kata aku dapat pakai je, bukan dapat memiliki. So dia bagi balik kat Baitul Mal. Habis cerita surah Qaf. Okey, bergerak lagi. Habis cerita surah Qaf, sampailah di pertengahan sini. Rupanya route ni pun sebenarnya memang ada orang lalu, cuma jarang. Okey. So dekat sini pun ada RNR dia. Dekat belah-belah tepi-tepi jalan ni ada juga, selain daripada Yatrib, ada juga RNR yang belah sini. Dipanggil RNR Ummi Mu'bi. RNR Ummi Mu'bi. Okay. Ummi Mu'bi. Laki dia nama Abu Mu'bi. Maksudnya anak dia lah ni, Mu'bi ni. Okay. Ummi Mu'bi ni tempat dia memang tempat dia kalau orang berhenti tak payah order makan. Tak payah. Dia yang terus jamu. Dia tahu dah memang orang ni penat. Macam tu. So style R&R ni tak payah kau order makan. Kau just sampai, kau tambat kau punya unta, kau duduk, nanti sampailah air, sampailah makan. Makanan masa tu mana ada yang beraneka macam sekarang. Kan, paprik lah, hailam lah, rimau menangis, macam-macam sekarang, macam-macam ada. Dulu tak ada, roti, susu,
kurma. Itu je. Alih-alih pun kari kambing. Macam tu lah, lebih kurang. Kuah-kuah sikit, kuah-kuah dal ke apa ke kan. Tu je, tak adalah pelik-pelik. USA lah, Bangkok lah, Kung Fu, semua tak ada zaman tu. Nak kena pilih-pilih. So bila duduk dah tahu dah, itu je lah. So letak terus. Tu style R&R Umi Mukbit ni lah. So bila Nabi sampai, Nabi Abu Bakar dengan Uraikah ni sampai, bertiga ni sampai dekat sini. Yang pun duduk. Dia duduk. Adalah dalam ada makan masa jugalah, berminit-minit jugalah, dalam 3-5 minit macam tu. Betul. Tak sampai-sampai makanan ni. Mirojak. Tak sampai-sampai makanan ni. Lepas tu dia nampak Umi Mukbit duduk dekat tempat dia lah, duduk saja. Tak bangun-bangun. Apa cerita ni? So Abu Bakar panggil lah Umi Mukbit. Tak ada ke makan-makan ke, minum ke? Umi Mukbit marah. Marah tiba-tiba. Kata, "Oi, kau jangan nak malukan aku. Kalau ada, kau tak payah panggil aku. Tak payah panggil aku. Aku boleh hantar sendirilah. Masalah sekarang tak ada apa yang tinggal. Tak ada apa. Habis semua makanan, tak ada. Sebab tu lah aku duduk je. Jadi korang faham lah, kalau aku duduk tu memang tak ada makan." Dia kata kat Abu Bakar. Abu Mukbit mana? Dia dah pergi bawa kambing tu, pergi gembala kambing, entah mana, tak balik-balik. Aduh. Oh. Lepas tu Nabi ternampak ada seekor kambing dekat ujung. Kambing kurus. Kurus, kecil. Lepas tu dia ada sakit. Nabi pun panggil Abu Bakar. Abu Bakar, cuba tanya Umi Mukbit tu. Kambing yang ujung tu boleh tak kalau kita ambil, kita pakai? Tanya Mukbit. Mukbit, tu kambing tu apa cerita? Siapa punya? Boleh tak kalau kita orang nak? Dia tengok, kau malukan aku lagi, dia kata. Dah tentulah kambing tu ada masalah. Kalau kambing tu okey, takkanlah aku buat dia. Mestilah aku ambil, aku sembelih dia, kita makan. Itu tengok kuruh kering, dia kata. Kalau sembelih pun tak ada daging. Sebab tu lah Abu Mukbit tak bawa dia, pasal dia sakit. Nanti berjangkit dengan kambing lain. Tapi kalau kau nak ambil lah. Abu Bakar kata, tak, kita orang bukan nak buat apa. Kita orang tanya sepatah je pasal kambing. Tak apalah, kau ambil lah. Ambil. Awak, Umi Mukbit cakap macam tu. So Abu Bakar pergi kat Rasulullah, okey, lain clear. Dia suruh ambil je. So Rasulullah pergilah dekat kambing tu. So baca bismillah, bacalah sikit-sikit doa, letak tangan dekat kambing tu. Tiba-tiba gemuk kambing tu. Gemuk. Umi Mukbit tengok tu. Wih. Lepas tu susu dia macam mancut. Perah, minum. Perah, Nabi minum. Perah, Uraikah minum. Perah lagi. Sampai Abu Bakar kata, Umi Mukbit, ada tak bekal-bekal kosong? Ambil semua bekal-bekal kosong yang ada dalam tu, ambil. Isi semua. Isi bekal-bekal kosong semua, botol-botol air semua isi. Penuh. Sampai Umi Mukbit kata, tak ada bekal dah. Habis, penuh lah. Penuh, sepenuh-penuhnya. Melimpah. Mukjizat Nabi lah tu. Kan? Allah Ta'ala nak tolong. Dah habis semua, dah kenyang, apa semua. Umi Mukbit tercengang lagi lah. Macam speechless ni. Okay, siapa yang datang? Dia ni siapa? Okay. Alright. Dia tengok belakang, dah penuh, susu semua dah penuh. Okay. Lepas tu Abu Bakar dengan Rasulullah, terima kasih Mukbit. Gerak tu.
So dia orang gerak lah dengan orang ekor. Gerak 3 orang. Gerak tu Abu Mukbik balik. Dia cerita lah. Oh bukan, sorry. Dia tak cerita. Abu Mukbik perasan. Semua dah, ni apa banyak-banyak ni? Siapa ni? Apa benda ni? Bukankah kita tak ada apa-apa ke? So Umi kata, tadi ada orang datang 3 orang. Katanya daripada Mekah. 3 orang datang. Nama dia orang apa nama? Tak sempat tanya. Umi Mubik kata tak sempat nak tanya. Dia masih lagi dalam keadaan macam shock kan. Muka dia macam mana muka dia? Bila Abu Mukbik tanya je muka dia macam mana, terus sampai rombongan geng-geng kafir Quraisy dengan berkuda apa semua tanya, "Ya Umi Mukbik, ada nampak tak 3 orang datang sini? Muhammad, Abu Bakar dengan ada dia punya tour guide lalu sini. Ada berhenti sini tak?" Serentak dua-dua Abu Mukbik dengan Umi kata, "Tak ada." Tiba-tiba dia macam itu je. Tak ada pun. Tiba-tiba tak ada meeting, tak ada apa, tak ada. So dia gerak. So baru Abu Mukbik tahu, oh yang datang tu Muhammad. Lepas tu Muhammad bin Abdullah yang orang kata Nabi dekat Mekah tu. Macam mana muka dia? Tahu tak muka dia? So Umi Mukbik terangkan semua. Muka dia macam mana, kening dia macam mana, hidung dia macam mana, mulut dia macam mana, rambut dia panjang macam mana, dia senyum macam mana. Umi Mukbik terangkan satu-satu. Yang last kali Abu Mukbik akan confirm kan, yes, this is Muhammad. Ini Muhammad yang orang panggil Nabi ni. So lepas ni, kalau hadis berkenaan dengan macam mana rupa Nabi, korang tengok sanad dia dan hujung-hujung dia. Sebab ada beberapa hadis yang cerita pasal muka-muka Nabi ni. Ada riwayat Aisyah, ada riwayat Zainab, ada. Dan dikatakan oleh jumhur ulama, dikatakan yang paling hampir penerangan daripada Umi Mukbik. Maksudnya nanti an tu an Umi Mukbik radhiyallahu anha, sebab nanti dia akan masuk Islam. Kalau ada Umi Mukbik dalam hadis tu, itulah dia yang paling hampir. Riwayat Umi Mukbik. Riwayat berkenaan dengan muka Nabi kita macam mana. Okay? Follow? Sambung? Lancar. So Nabi bergerak lagi sampailah dekat kawasan perkampungan Bani Syahmi. Bani Syahmi ke? Dia punya kampung nama Syahmi rasanya. Syahmi kot. Nanti aku check balik. Cuma dia punya kaum dia nama Bani Aslam. Kat sini dia panggil, ada satu kampung nama Bani Aslam. Bani Aslam ni pun dengar pasal 100 ekor unta tu. Tahu hal tu 100 ekor unta tu. So dia orang tunggu Nabi dekat sini kat dalam 70 orang. Dia tunggu. Dia tunggu, Nabi pun sampai dekat depan dia. Nabi tanya dia, "Siapa? Awak siapa?" Dia kata dia Buraidah bin Harithah. Daripada mana? Daripada Bani Aslam dia lah. So dekat sini kalau ikut bahasa Arab dia, adalah Nabi berpantun. Gunakan nama dia, gunakan nama Bani dia, yang menyebabkan dia berbunga-bunga hati dia. Nabi berpantun. Nabi guna Buraidah.
Lepas tu dia baroda, apa benda semua daripada perkataan baroda tu Nabi guna nama dia Buraidah tu, Nabi buat pantun yang baik lah. So macam daripada mana? Daripada Bani Aslam. So ni pun Nabi guna pantun berkenaan dengan perkataan Aslam ni lah. Aku lupa dia punya pantun Arab dia, menyebabkan dia orang ni tertarik dan dia orang macam wah, ni Nabi ni bukan orang lembut lah kan. Kenapa orang nak bunuh dia? Dia ni orang lembut. Dan dipendekkan cerita, apa nama, 70 orang ni, 70 orang ni akan masuk Islam. So sekarang ni Nabi dah ada 70 orang plus 3 orang. Ada setengah kata ada 4 orang, lagi seorang. Ada setengah riwayat kata Nabi dengan unta, dengan penolong, Abu Bakar, unta, penolong. Ada orang kata 4 orang. Ada setengah riwayat kata 4 orang, ada setengah riwayat kata 3 orang. Tapi tak apalah, tak payah bergaduh pasal tu. So sama ada 3 ataupun 4 lah. So dengan 73-74 orang ni lah, dia orang ni lah yang akan escort Nabi ke, sebelum sampai ke lagi 5 km daripada Yathrib, Nabi berhenti di Quba. Nabi berhenti di Quba. Dan dekat sini lah Nabi buat masjid yang pertama. Masjid pertama adalah di Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid pertama adalah Masjid Quba. Dan Nabi duduk sini dalam seminggu jugalah. Lebih kurang dalam 4-5 hari macam tu. Bukan, 2 minggu. 2 minggu, dalam belas-belas hari. Dalam 2 minggu juga Nabi duduk kat Quba ni. Sebab tu sampai boleh buat masjid. Kalau setakat singgah duduk kejap dalam sehari 2, tak akan terbina masjid. Tak logik. So Nabi duduk situ dalam 2 minggu. And then barulah Nabi bergerak ke masuk ke Yathrib. Dekat sinilah baru Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ada lagi, masjid tu ada lagi, Masjid Quba ada lagi. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sampai dekat Yathrib. Right. So begitulah perjalanan Nabi, perjalanan Rasulullah dengan Abu Bakar. Okay, dan Abu Bakar lama juga hijrah ni, lama. Dan Abu Bakar satu-satunya sahabat yang dipanggil sahabat oleh Allah Ta'ala. Sahabat lain, Nabi yang panggil sahabat. Ni sahabat-sahabat aku, Nabi declare. Semua ni sahabat-sahabat aku. Tapi Abu Bakar, Allah Ta'ala yang recognize, authorized by Allah Ta'ala. Cok, pom. Nabi wa ashabihi. Wa sahabi. Wa sahabuhu. Dan sahabatnya. Yang dalam masa cerita dalam gua tu. Nabi dan sahabatnya. Maksudnya Abu Bakar dapat title sahabat tu, gazet. Allah Ta'ala gazet. Sahabat lain, Nabi gazet. Tapi yang Abu Bakar Allah Ta'ala yang gazet dia sahabat Nabi. Okay. Right. So sampai dekat Madinah. Okay. So faham ke perjalanan hijrah Nabi? Madinah di mana bang? Tadi tu Yathrib tu Madinah lah. Okay. So bayangkan ni peta lah, senang. Di peta, sebab aku nak lukis Mekah Madinah je ni. Mekah, sinilah Madinah. So sampai di Madinah, maksudnya sampailah 1 hijrah lah ni. Dikira 1 hijrah. So kita sekarang ni bercerita
dalam lingkungan satu hijrah. So satu hijrah ni apa buat? Biasalah kita dah belajar. Nabi sampai di Madinah hari Jumaat Nabi sampai di Madinah hari Jumaat dan Nabi terus buat solat Jumaat. Dan kemudian Nabi khutbah. Masa Nabi ni solat dulu, khutbah kemudian. Nanti aku cek balik bila dan kenapa dia ditukar kepada khutbah dulu tu. Sampai sekarang aku belum jumpa. Nantilah aku try cari. Kalau aku jumpa aku bagi tahu. Sebab aku tak jumpa lagi bila masa bertukarnya khutbah dulu, solat kemudian ni. Masjid Quba tak ada bumbung. Lebih kurang lah. Aku tak pergi. Aku tak pernah pergi Masjid Quba. So dalam khutbah pertama Nabi ni, Nabi sebut dalam 6-7 benda je. Yang pertama sekali sedekah. Siap pergilah, buka lah mana-mana itu first solat Jumaat ke bang? Tak, ni yang first bagi Nabi. Tapi kalau first bagi umat Islam, zaman Mus'ab, masa dia duduk kat Mekah lagi. Kan yang lepas dah cerita. Arahan solat Jumaat tu dekat Mekah, tapi masa tu Nabi dekat Mekah lagi. Nabi tak boleh buat. So yang geng Madinah ni yang buat. Mus'ab bin Umair ni yang dah ada dekat sini dengan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah tu lah yang imam masjid solat Jumaat first bagi umat Islam. Yang ni dia Nabi sampai ni dah berapa kali Jumaat dah. Nak kata second pun bukan. Bukan seminggu nak berjalan daripada Mekah ni, dah lah lalu jalan jauh. So ni dah Jumaat yang keberapa dah. Cuma ini Jumaat first bagi Nabi lah. Disebut dalam 7-8 benda je. Sedekah, ingat mati. Lepas tu dia kata, kalau boleh selamatkan iman walaupun dengan separuh tamar, selamatkanlah. Kejayaan sebenar adalah menjadi seorang Islam. Sayangilah Allah, ittaqullah. Jangan bosan dengan Al-Quran. Jangan biarkan hati kau jadi keras. So adalah dalam 7-8 benda khutbah Nabi. Ringkas je. Kenapa ringkas? Kenapa tak macam sekarang? Sebab sekarang orang dah lama Islam. Dulu orang baru Islam. Jadi tak payah nak panjang-panjang lah. Orang pun macam belum bersedia lagi untuk yang panjang-panjang ni. Relax sudah. So Nabi sebut benda dalam 7 je. Bersedekah, ingat mati, selamatkan iman walaupun dengan separuh tamar, kejayaan sebenar menjadi seorang Islam, ittaqullah, sayang Allah, jangan bosan dengan Quran, jangan biarkan hati jadi keras. 7 benda tu je. 7 perkara saja Nabi cakap. And then habis. Okay. Macam orang sekarang ni, orang kita ni bosan bukan apa, pasal membaca. Aku paling bengang lah kalau imam-imam membaca ni. Serius tu. Serius. Aku dah banyak kan aku buat live pasal khutbah Jumaat ni. Aku cukup bengang kalau imam tu membaca. Kalau kau setakat nak membaca, tak payah tauliah lah gila. Geram pula aku. Kau imam, huraikanlah sikit. Takkan kau tak ada ilmu langsung bro. Geram pula aku. Imam kan, huraikanlah sikit. Kau baca je straight. Anak aku pun boleh kalau setakat baca je. Aduh. Kalau marah kan kata, itulah. Lu siapa? Tu buat orang mengantuk. Tak guna peluang yang ada. Adakah Malaysia saja yang khutbah guna skrip? Wallahualam. Tapi biasanya Malaysia je. Sebab aku tengok video-video belah-belah Indonesia tak pakai skrip. Indonesia tak pakai skrip. Sebenarnya pakai skrip ni ikut Turki zaman Mustafa Kamal dulu. Zaman Mustafa Kamal Atatürk dulu ikut skrip. Itu first ada teks khutbah.
Mustafa Kamal Mustafa Kamal lah yang start ikut skrip. Dan kita follow bukan sebab apa, kita follow sebab isu perpaduan. Okey, sebab apabila guna skrip, so benda tu nanti centralize. Macam bercerita, dia centralize daripada majlis agama. Sebab dia ditakuti masjid-masjid ni kan biasanya akan jadi tempat berkumpulan pemberontak yang Islamik. Pemberontak yang Islamik kebanyakannya bermula di masjid. So, dan zaman tu kalau kita belajar zaman-zaman Tun Razak, zaman On Jaafar, zaman orang yang boleh naik semangat dengan hanya membaca, dengan hanya mendengar ceramah je. Dia orang boleh naik semangat. Bukan macam sekarang. Sekarang semua dengar motivasi berkobar-kobar 2 hari tu kan. Sabtu Ahad berkobar-kobar dengar motivasi. Isnin dah lebih balik. Tu kita. Kan kita kalau dulu guna paper, wartawan main peranan. Penulisan wartawan main peranan, menaikkan semangat jihad. Dulu kalau kita bacalah sejarah-sejarah orang-orang dulu. Jadi tempat-tempat benda ni bila kalau tak ada centralize, maka benda tu tak boleh nak kawal. So kerajaan kawal benda tu menggunakan sistem centralize, majlis agama yang akan bagi tax kepada masjid-masjid. So semua sama je. Benda tu mencegah kepada perpecahan perpaduan lah, kononnya. Nak centralize boleh, cuma janganlah baca terus. Itu je lah. Ni baca straight masalahnya, tak tengok orang. Orang tidur tak tidur. Aku kalau bab khutbah ni aku masalah sikit kan. Orang bisnes nak belajar how to influence people, pergi kursus puluh-puluh ribu. Yang bab agama ni kau take for granted gitu je. How you guys, Islamic people, to influence people, kau pun tak belajar apa-apa. Tahu nak hukum orang, tahu nak kata kat orang, itu je lah yang kau tahu. Lepas tu bila orang tembak kau rasa kau bagus, kau rasa kau perfect. Common sense tak ada. Inilah orang-orang yang so-called kuat agama ni. Bila cakap sikit, kau siapa? Itulah dia. Ego tak nak kalah. Okay. So, sampai Nabi SAW di Madinah hari Jumaat. So, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni pasal dia orang Ansar lah. Abu Ayyub ni siapa? Dia ni Bani Najjar. Ingat tak siapa Bani Najjar? Ingat tak siapa? Ada ring a bell tak? Bani Najjar. Ring any bells? Yang pasal unta dilepaskan tu sebab apa ya bang? Unta lepas tu sebab tak nak bagi nampak bias. Unta ni lah yang akan pergi dekat rumah Abu Ayyub ni. Nabi lepaskan unta biar dia pilih. Biar dia pilih rumah mana yang Nabi nak duduk. So bila unta yang pilih, orang tak bayar. Pasal masa tu orang berebut, Nabi duduk rumah aku, Nabi duduk rumah aku, Nabi duduklah rumah saya, Nabi duduklah rumah saya. Duduk berebut. Jadi dia lepaskan unta, nak suruh unta pilih. So unta duduk betul-betul depan rumah Abu Ayyub. So Nabi kata, okey tak apa. Follow unta ni punya ni. Aku duduk rumah Abu Ayyub. Sebenarnya ni. Ini yang sebenarnya Bani Najjar. Tak ingat ya Allah.
Ni sebenarnya. Nabi tak nak nampak confused. Saudara belah isteri penguli roti, betul. Bani Najjar ni anak-anak Nabi juga, family Nabi juga. Family Nabi kat mana? Daripada mana? Bani Najjar ni Nabi kan Bani Hashim. Bani Najjar ni mana datang pula? Kau macam-macam lah Mio. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni kahwin dengan Salma binti Amru. Salam pula dah. Salma ni orang Bani Najjar. Salma ni orang Madinah. Abdul Muttalib pun orang Madinah, dia beranak dekat Madinah. So Nabi memang adalah keturunan geng-geng ni. Orang Khazraj. So bukan orang lain, family dia juga. Okey? Faham? Okey, lepas duduk rumah, dah dapat rumah, so Nabi pun cari tapak masjid. So, carilah kat mana tak ada tapak-tapak yang ni. So, jumpalah, dipendekkan cerita, jumpalah satu tapak tempat orang keringkan kurma. Tempat jemur, salah satu tempat jemur kurma. Tahu pula unta tu kan bukannya unta tu yang tahu. Kerja dia lah yang bagi tahu unta tu suruh duduk situ. Itu je. So Nabi cari tapak masjid, jumpa satu tapak tempat salah satu tempat jemur kurma. So Nabi tanyalah, tanah siapa ni? So orang kata ni tanah Suhail dengan Sahal. Bapak dia dah meninggal, dia anak yatim. Panggil dia datang. Nabi kata, Suhail, anda nak beli tanah ni, nak buat masjid. Berapa? Sahal dengan Suhail pun, tak apa Nabi, tak apa, ya Allah, tak apa, kita orang bagi je. Ambil, pakai. Dua beradik ni kecil lagi, mungkin remaja lah, dalam belasan tahun. Tak apa Nabi, ambil je, kita orang bagi. Nabi kata no. You give me the price. Oh lah cakap orang putih tu Nabi. You give me the price and I'll pay. Bagi satu harga. So budak tu berkeras dan dia pun berkeras. No. Aku nak beli. Last sekali dia buka satu harga dan Abu Bakar bayar. Dikatakan dalam riwayat Abu Bakar bawa duit dalam 5 ke 6 ribu dirham dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Dia bawa duit sikit. Okay. So ni ada cerita sikit lah. Bawa duit ni, buat harta ni. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia tengok orang ikut karakter tau. Okay. Dia tengok orang ikut karakter, ikut perangai dia. Sebab tu keluar hadis macam-macam. Macam contoh hadis amal yang terbaik, apa dia? Ada bila orang datang tu, Nabi, apakah amalan yang terbaik? Nabi kata solat fi awali waqtiha. Solat yang awal waktu. Sebab apa? Sebab orang tu memang selalu lambat-lambatkan sembahyang. Dia katalah amal yang terbaik kau awalkan solat kau. Ada setengah kata datang, apa amalan terbaik Nabi? Kan nak keluar nak hadis lagi. Sayang dekat ibu. Lepas tu sayang kat ibu, lepas tu sayang kat ibu, lepas tu baru sayang kat ayah. Tu pun soalan yang sama, apa amalan terbaik. Solat di awal waktu pun soalan yang sama. Tapi Nabi jawab lain pasal apa? Based on siapa yang tanya. So sama juga dengan harta. Okay. Macam contoh Abu Bakar, Nabi benar kan bawa 5,000, 6,000 bawa. Bila Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan dekat anak bini kau? Dekat ni. Dekat Mekah.
Abu Bakar kata, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul. So dia tak tinggalkan apa-apa. Nabi kata, Nabi tak cakap apa dan Nabi dan gerak. Tapi ada sahabat lain, contoh macam Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah tanya Nabi, Nabi, kalau aku bagi semua harta aku untuk Islam, okey ke? Dia kata no. Tak okey. Kalau aku bagi 3/4, okey? No. Kalau aku bagi setengah, okey? No. Habis tu aku bagi 1/4, okey? Okey. 1/4 cukup. Sebab apa? Sebab Nabi tahu ramai lagi anak bini dia pun tak makan. Susah. Kalau dia bagi semua, habis. Dia lagi susah. So Nabi tahu masing-masing punya keperluan, masing-masing punya kehendak. Nabi kenal sahabat dia. Sebab tu lain orang lain dia treat. Okay? Lain orang lain. Sebab tu bila kata mana Nabi dapat duit nak beli tapak masjid, Abu Bakar bawa duit. Sama juga bila Nabi buat perjanjian dengan Suraqah, ada pula kertas ya. Kan, bila orang kata, bila duduk cerita ada pula kertas ya dengan pen, macam tahu-tahu je. Bukan. Dalam perjalanan Abu Bakar ni cerdik. Wahyu kan tengah turun. Bila-bila masa je wahyu boleh turun, dia tulis lah. Sebab tu dia standby. Dia standby kertas dengan alatan penulisan, ditulis dalam riwayat. Bukan pen lah, alatan untuk menulis. Sebab dia wahyu tengah turun, so dia standby. Takut-takut wahyu turun dalam perjalanan. Nanti kan tak sampai kat kita. Okey? Waalaikumsalam. So buat masjid. Buat masjid pun buatlah. Itulah dia Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan kecil je. Yang asal. Contoh besar ni. Yang ni yang Raudah, yang kapet merah tu. Kapet merah, yang kapet hijau tu semua bukan Raudah. Kalau siapa-siapa pernah pergi Masjid Nabawi, kapet merah itulah yang tapak asal masjid, kapet merah. So kalau kiblat belah sini, mimbar Nabi sini, ni rumah Nabi. Rumah Nabi kat sini. Keluar sikit. Sini. Ni rumah Nabi. Lepas tu dia kubur. Habis dikuburkan dekat sini, kat dalam rumah dia. Ni rumah Aisyah. Dulu orang Arab lelaki tak boleh katakan macam tak ada rumah, pasal selalu keluar perang. So biasanya rumah tu dinamakan dengan nama bini. So macam ni rumah Aisyah kat sini. Dia macam dia kecil je, lorong kecil. Ni rumah Saudah. Belakang ni rumah Hafsah. Dekat-dekat macam tu je, setinggan. Rumah Hafsah, rumah Saudah. Yang pasti sebelah Aisyah Saudah, sebab dia ada kes cerita yang dia pasing-pasing bubur tu. Cuma problem dia ada khalifah yang bengong sikit. Yelah, dia extend tu bagus lah. Cuma dia kalau nak extend sini ke, nak extend sini ke, extend sini tak kisah. Yang sekarang ni dia habis ke, dia runtuh kan ni, dia extend belah sini ni. Itu yang jadi masalah. Dia extend belah sini, habis. Rumah-rumah isteri-isteri Nabi ni dah dirobohkan dah. Sebab kalau extend belah sini, ni dah jadi masjid. Nabi marah, masjid yang ada kubur. Masjid yang ada kubur di dalamnya, Nabi cukup marah. Lepas tu terkena pula dengan kubur dia pula kena. Yang dia marah tu yang jadi. Sebab ni lah, sebab khalifah bengong ni, dia pergi besar kan. Jadi nampaklah kubur tu dalam masjid. Tak semua orang Arab bijak ya. Dan tak semua orang Arab nampak warak. Tapi macam sekarang pun Arab Saudi pun dah melampau kan. Rumah Khadijah, tahu tak sekarang ni jadi apa rumah Khadijah? Jadi kalau sekarang ni pergi public toilet dekat Mekah tu, dekat depan Masjid Haram tu, itulah tapak rumah Khadijah.
Jadi public toilet dijadikannya. Dia orang tahu tak sejarah ni? Tahu. Tapi kenapa? Wallahu a'lam. Hidden hand dekat belakang tu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Wallahu a'lam. Mungkin itu cara dia nak hina Nabi kita. Kita tak tahu. Kan? Itu semuanya anak beranak Saud punya kerja. Yang kita dah tahu macam mana Saud dapat Jazirah Arab kan. Dah belajar kan. Aku dah cerita macam mana Saud dapat. So macam tu lah. Ke ada orang tak tahu? Tak tahu pada muka. Nanti sesi yang lain kita cerita. Okey. Siapa yang dah tahu, bersyukurlah. Okey. Menarik kan cerita Saud kan? Cerita Saudi macam mana Saudi dapat Abdullah bin Saud dapat Saudi macam mana? Agak menarik. Cerita dia. Okey, selesai 1 hijrah. Masuk 2 hijrah. So 1 hijrah tu lah persaudaraan Aus dan Khazraj, whatsoever lah yang kita belajar. Okey? Dan jangan lupa dalam Madinah ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Okey, besar-besar tu. Nah, Bani Yahudi dalam tu. Jadi disebabkan ada Bani Yahudi dan dekat situlah Nabi keluarkan Piagam Madinah. Piagam Madinah ni adalah perjanjian non-Muslim. Apa dia punya syarat-syarat hidup dalam negara-negara Islam. So kat situlah Piagam Madinah terbentuk. Dan bila dapat Madinah inilah timbulnya munafik. Bila dapat Madinah inilah start timbul munafik. Sebab apa? Sebab orang Arab, orang kafir musyrikin Mekah, dia orang kalau tak suka dia orang lawan. Dia orang bukan munafik. Dia orang bukan bermuka-muka. Tak suka dia orang lawan, dia orang perang. Tak suka dia cakap tak suka. Tapi orang Madinah ni penakut. Jadi depan dia Islam, belakang dia tak. Tu bila dah dekat Madinah baru timbul munafik. Okay. So 2 hijrah. Apa yang berlaku 2 hijrah? 1 hijrah tadi kita dah cerita. Bila masuk je hijrah tahun kedua, apa yang berlaku? Bertukarnya jumlah solat. Okey, kalau dulu 2, subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isyak 2. Lepas tu bila masuk Madinah, subuh maintain 2, zuhur jadi 4, asar jadi 4, maghrib jadi 3, isyak jadi 4. Siapa baru tahu, tekan 9. Siapa dah tahu, tekan 1. Siapa dah tahu tapi lupa, tekanlah nombor berapa nak tekan. Tahap kelupaan tu. Ceng. Alhamdulillah yang mana baru tahu, hari ni dah tahu. Siapa yang dah tahu, sebagai peringatan. Okey. Kecuali rukhsah. Kecuali rukhsah lah. Rukhsah ni musafir, apa benda semualah, sakit. Okey. Dan disebabkan rukhsah inilah, ini semua 2 dengan 3. Sebab apa? Sebab ini zaman bila? Nampak? Ni 1 hijrah. Sebelum tu 13 kenabian sampai berapa Isra Mi'raj? 10 kan? 10-11 kenabian kan? Isra Mi'raj yang dapat solat tu. So tahun ni kan dekat Mekah. So dekat Mekah kan solat kan lari-lari lagi. Kan rukhsah tu. Tak boleh buat 4, maintain lama tu tak boleh. 2 rakaat, caw. 2 rakaat, caw. Mekah ni zaman tengah
main sorok-sorok lagi ni. Bukan sorok lah, maksudnya lari-lari. Keadaan yang tidak tenang. Keadaan yang menyusahkan. Rukhsah ni dipanggil kepermudahan yang diberikan oleh Allah atas sesuatu sebab. Mudah. So ni bukan mudah. Masa dekat Mekah tak mudah. Jadi dimudahkan dengan dua. Bila dah sampai 2 Hijrah, Nabi dah maintain, dah ada tapak, dah ada foundation, maka bertukar kepada asal. Sebab tu kita disunatkan dalam solat-solat yang 4 rakaat ni, even 3 rakaat pun boleh. Kita disunatkan selepas tahiyat awal, rakaat pertama, rakaat kedua, naik, angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat takbir kan? Sebab apa? Sebab tu ada tahiyat awal. Tahiyat awal ni adalah peninggalan. Ni. Bila kita lepas tahiyat, bangun, angkat takbir, seolah-olah solat baru 2 rakaat. Penambahan. Itu tanda dia. Lepas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, kita pun bangun. Allahu Akbar. Seolah-olah itu tandanya peninggalan solat orang dulu 2 rakaat, kita tambah lagi 2. Sebab kita dah keadaan dah tenang. Tu. Untuk siapa-siapa yang confused lagi, inilah sebab dia. Kenapa sunat untuk kita angkat takbir. Sebab tu ada tahiyat awal. Dulu tahiyat satu je. Tahiyat akhir tu lah. Tapi sekarang kita ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu peninggalan solat orang dulu. Okey. Solat bertambah rakaat. Okey. Korang tahu tak dalam bulan-bulan Arab ni ada bulan haram? Ada bulan yang haram. Haram means yang aku cakap tu ialah, maksudnya kalau selama ni boleh usik-usik, boleh sakat, boleh prank. Bulan-bulan haram tu kalau boleh kurangkan ataupun jangan ada langsung. Tu bulan haram. Kalau orang Arab dulu, bulan haram ni dia orang tak perang. Itu bulan haram. Bulan-bulan haram. Dalam 12 bulan ada berapa bulan haram? Tahu tak? Tapi kita hari ni pasal kita tak pegang bulan-bulan Islam, jadi kita tak tahulah haram ke halal ke. Kita langgar je semua. Kan? Pasal kita pegang Januari, Februari. Tapi kalau kita pegang bulan Islam, dan kalau boleh start malam ni, aku ingatkan diri aku sendiri atau kawan-kawan yang sekarang ni, kalau boleh ambil tahu pasal bulan Islam, moga-moga kita boleh amalkan pasal bulan haram ni. Tahu tak apa bulan-bulan haram yang dalam Islam? Tidak tahu. Okey, nak ingat senang je. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Okey. Bulan haram, first kita tahulah bulan haji lah. Kan haji kan banyak benda-benda haram benda halal yang kita tak boleh buat. Kan. So Zulhijjah lah. Zulhijjah ni maksud nama dia pun Zulhijjah. Zul maksudnya Zai, Zul, Zu maksudnya lepas ni lah, kalau ni belajar Arab sikit tak nampak
Zai. Zu maksudnya yang mempunyai. Zu, Zai, titik, yang mempunyai. Dia bahasa Arab ni, walaupun satu huruf, dia ada makna tau. Macam alif, dipanggil, maksudnya adakah. Ba, maksudnya dengan, with. Kaf, sama macam ataupun like. Kalbun, enta kalbun, kau macam anjing. Kal, macam. You like dog, bukan awak suka anjing. You like a dog, kau sama macam anjing. Sama macam. Lam, by. Macam tu. Dia ada, even satu huruf dia ada makna. Okay. Sin, akan. Will. Sa'azhabu, saya akan pergi. Azhabu, saya pergi. Sa'azhabu, saya akan pergi. Okay. So, Zu yang mempunyai. Zu al-Hijjah yang mempunyai haji. Kan ingat tu. Zu al-Hijjah yang mempunyai haji. Zu al-Kifli. Zu al-Kifil, orang yang menduduki tanah Kifil. Tanah, nama tempat daerah Kifil. Zu al-Qarnain, orang yang mempunyai 2 tanduk. Zu. Okey? Sebab tu bila orang nama Zul, itu nama Melayu, bukan nama Arab. Pasal dia, yang Arab dia Z tu je. UL tu nak kena sangkut dengan benda lain. Karnain ke, Kifli ke, dia nak kena sangkut. Pasal ni Al-Qarnain. Ni UL ni lah. Al-Kifli. Ni AL ni. Ni AL. So bila Zul, kita panggil tengah-tengah ni. Kita panggil kat sini. Padahal ni perkataan lain dah. Nampak tak kita Melayu? Kita panggil Zul. Zul apa? Orang Arab. Zul. Mio nama Melayu lah. So mana tadi? Bulan Arab. Dapat sirah, dapat bahasa Arab sekali. So ni bulan haram. Nak ingat senang. Sebelum dia bulan haram, selepas dia pun bulan haram. Senang. Zulhijjah, maksudnya 3 straight ni bulan haram. Lepas tu tengah tahun, Rejab, bulan haram. Bulan haram ni kalau kita buat salah, kita punya dosa agak besar sikit. Walaupun salah yang sama. Kau jentik telinga orang tu sakit hati. Bulan lain, bulan haram mungkin 1.5 punya dosa tu ada lebih sikit. Pahala pun kalau buat baik, dia lebih sikit. Itu bulan haram. So kalau katalah lepas ni, bulan Ramadan tak sebab tu Nabi perang bulan Ramadan, Badar. Bulan Ramadan kita ingat, oh ni bulan tak perang pun. Pasal kita bulan Ramadan je, oh kerja pun tuang, datang pun lambat. Kenapa ni, apa tak produktif bulan ni? Puasa, bulan puasa. Kan? Tu kita.
Orang Arab Ramadan tak ada maknanya. Perang-perang. Berdebat-berdebat. So lepas ni lepas ni dah tahu yang mana bulan haram. So kalau kata sahabat dalam ni yang ada selalu dapat undangan jadi pendebat ke ataupun any argument lah. Nak gaduh, nak debat apa semua, tengok bulan, bulan haram. Tak payah. Kalau kita esok jadi ustaz pun, kalau ada debat wacana contoh, tengok bulan haram, tak apalah, cek orang lain lah. Ni bulan relax, bulan chill, bulan jangan banyak cakap sangat. Kalau nak kacau komen dekat Omedia pun tak payah. Macam aku kacau komen dekat Omedia bulan Ramadan, bukan bulan haram. So tak apalah. Kan? Nak kacau-kacau komen, nak membawang ke whatever, tengok bulan, bulan haram, tak payah. Macam gitu. Okay. So kalau dah tahu ni, try lah, cubalah. Bulan haram kita relax je. Macam ni, Zu Al-Qa'idah. Qa'ada maksudnya duduk. Mak'adun dengan kursiyun sama. Kursi, mak'adun tu tempat duduk. Qu'ud duduk. Zulqa'idah bulan yang duduk. So relax sudah. So ni bulan yang duduk. So jangan nak berdiri sangat. Ni bulan duduk. Ni dah tentulah nama dia Muharram, bulan yang Muharram lah. So 4 bulan ni adalah bulan haram. Okay. Apa pergi sampai ke bulan ni? Sampai ke bulan begini. Right. Okay. Satu lagi. Berkenaan dengan hijrah ni, kita pernah dengar tak? Bila orang muhajirin datang ke Madinah, maka orang-orang Ansar ni punyalah kasih sayang dengan orang muhajirin. Sanggup bagi harta, sanggup bagi rumah, sanggup ceraikan isteri, bagi dekat muhajirin. Dah tahu muhajirin pisang, datang selai sepinggang. Punya kasih sayang, persaudaraan yang sangat-sangat menakjubkan. Pernah dengar tak cerita ni kat sekolah dulu? Pernah ke tak sekolah? Pernah Pernah lagi? Takkan Wendy seorang? Yang lain tak sekolah ke apa? Yang lain dah tidur ke? Pernah. Aku cakap banyak tau. Aku nak suruh minta type pernah tu pun susah ke? Banyak dah aku cakap ni. Fair lah sikit. Jangan jadi Melayu sangat, boleh tak? Cuba jadi orang yang responsif sikit. Tu baru nama support. Ni dia tak support aku, malah nak bercakap macam tu. Tak, atau mungkin lupa. %50 tidur dah ni. Berapa dah? Pukul 5 dah. Okay. Kat sekolah dulu kita diajar. Tak tahulah kalau sekolah korang. Tapi kalau sekolah aku memang dulu diajar. Bila muhajirin datang ke Madinah, maka orang Ansar pun datang. Persaudaraan muhajirin dan Ansar, persaudaraan muhajirin dan Ansar begitu kasih sayang dia orang, sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Sampai orang Ansar bagi harta, bagi rumah, sampai ada yang sanggup ceraikan bini.
bini-bini bagi dekat Muhajirin. Dia orang punya persaudaraan yang sangat-sangat luar biasa. Semuanya itu adalah salah sama sekali. Pula Mio pandai-pandai. Dulu aku belajar sekolah gitu yang kau. Mulalah ni. Mio dah mula mengepek. Dulu aku belajar sekolah elok-elok macam gini. Bila Mio pula cerita salah pula. Apa cerita ni? Betul ke tak betul Islam ni? Wallahu alam mana dia dekat dengan cerita tu. Cuma mungkinlah benda tu dia panggil concept of snowball. Dia bila gulung makin besar, lama-lama dia makin besar. Sebab mungkin ada perkataan. Dan mungkinlah sebab tak gunakan nama dalam penceritaan. Ini pun akan mengakibatkan konsep snowball tu terjadi. Sebab bila tak guna nama, sahabat-sahabat, dia kira macam sahabat-sahabat je. Jadi bila orang kedua, generation ketiga, keempat dengar, bila sahabat-sahabat tu macam semua lah sahabat-sahabat. Dia tak spesifik nama. Sebab dalam pencarian ulama-ulama sirah, benda tu memang berlaku. Cuma hanya satu kes saja. Benda tu hanya isolated case. Yang mana offer harta, offer rumah, offer bini ni ada, tapi satu kes je. Bukan jadi semua. Sebab kalau jadi semua, takut perempuan nak masuk Islam. Abang ceraikan saya ke bang? Saya tak nak dengan ni orang Mekah hitam. Tak nak. Kenapa ceraikan saya bang? Tolonglah saya. Tak payah cerai saya. Cerai dia. Kan banyak bini kan. Tak apa cerai tu cerai. Gaduh pula. Jadi maksudnya datang Islam ni buat gaduh ke apa? Kan tak make sense tu. Tak make sense. Jadi benda ni hanya terjadi kepada satu kes saja. Kes apa? Kes Abdul Rahman bin Auf saja. Okey. Dengan member dia Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni ada dalam 6 orang yang first jumpa tu. Satu kes tu je. Sa'ad bin Rabi' kata dekat Abdul Rahman bin Auf, aku pun kenal kau pun dah lama dah. Kita sama-sama bisnes. Kan? Pasal Abdul Rahman bin Auf tinggal semua dah harta dia. Kes satu je. Kes Sa'ad bin Rabi', orang Madinah, dengan Abdul Rahman bin Auf. Orang Mekah. Ini je satu kes. Bukan semua pun. Satu kes je. Itu pun dia tak nak. Tak terjadi pun benda tu. Hanya offer saja. Offer without acceptance. Saat tanya, bagi tahu, Man, aku pun dah kenal kau lama, kan? Bolehlah aku bagi. Kau nak start business kan? Aku tahu kau businessman punya orang. Tapi modal tak ada. Tak apa, aku bagi. Modal aku bagi. Rumah kalau kau nak boleh bagi. Bini aku kau pilih je yang mana. Ambil. Kalau kau nak bini. Abdul Rahman kata, okay, thank you. Thank you. Terima kasih. But no thanks. Tiu. Thanks but no thanks. Abdul Rahman kata tak payah. Bini-bini. Sorry. Tak nak. Aku minta tolong kau satu je. Kat mana pasar? Market mana market? Kau tunjuk aku market cukup. Itu pun dah besar rahmat dah. Kan? Popular. Cerita Abdul Rahman bin Auf ni popular. Kan? Daripada dia pergi market tu lah dia jadi kaya. So kalau lepas ni, kalau katalah orang nak start berniaga, nak pakai duit 50,000 baru boleh start berniaga, kan? Kau fuck you je kat dia. Itu orang yang tak pandai berniaga tu. Kalau kau betul kau nak berniaga, kan? Kalau betul kau nak berniaga, kau ada apa? Ada kereta, jual kereta tu. Ada motor, jual motor tu. Buat modal sikit-sikit. Itu baru betul kau nak berniaga. Aku tak ada modal lah. Kau nak kena start ni dalam 30,000. Aku mana ada modal. Bawa motor ada. Tak ada. Tapi kalau orang nak kembangkan bisnes, kalau saya ada kilang, saya nak expand ni. Kalau you nak letak dalam 50,000,
Itu bolehlah percaya sikit. Tapi kalau orang nak minta tolong, bang, saya nak berniaga bang, saya tak ada modal. Kan? Kau ni terus lah. Sebab Abdul Rahman bin Auf boleh hidup. Dan sekarang pun hakikatnya boleh hidup. Bukannya tak meminjam langsung, pinjam. Boleh. Bang, saya minta, tak payah 50,000 tu kemudian. Saya just nak minta starting sikit je sebab saya tak ada langsung. Motor pun saya tak ada, kereta pun saya tak ada. Bagi saya dalam 2,000 cukup. 2,000. Dan saya, lepas tu saya tak. Jadi 2,000 tu angka senang nak bayar apa benda balik. Tapi kalau 50,000 bila dia nak bayar? Itu bisnes. So Abdul Rahman bin Auf memang popular. Cerita dia pergi ke pasar dan dia buat bisnes whatever. Sampailah dia kaya. Sampai tahap dia boleh kahwin dengan duit bisnes dia. Sampai satu hari dia duduk, dia pakai baju hand sanitizer, dia pakai pomade whatever, dan dia pakai perfume semua. Perfume tu sampailah menusuk dalam hidung Nabi. Nabi jalan terserempak dengan dia. Oh, wanginya, ya Allah, Abdul Rahman, handsome hari ni. Yang jual tali tu, ya saya. Handsome hari ni, man. Dah okey sekarang, Dah okey, Alhamdulillah, Rasulullah, dah okey. Ni lawa-lawa ni nak gimana? Dari mana? Rasulullah tanya. Adalah saya baru lepas kahwin, Rasulullah. Masya Allah, dah kahwin dah. Dulu tak ada apa-apa, sekarang boleh kahwin. Sekarang dah boleh kahwin. Lepas tu Nabi tanya, dah buat walimah belum? Dia kata belum lagi. So kat sinilah jatuh hukum. Buat walimah tu walaupun dengan kambing seekor, buat. So kat situlah hukum dia, walimah tu wajib walaupun kecil, walaupun dengan seekor kambing. Itu yang kisah dia yang dia buat kenduri tu. Yang dia buat kenduri, Nabi datang, Nabi doa tu, yang nak apa cerita, apa lagu apa? Siapa penyanyi tu? InsyaAllah tu. Lagu Barakallah. Tu doa Nabi dekat majlis Abdul Rahman bin Auf lah tu. Doa tu. Okay. So popular lah cerita ni. Right. So 2 hijrah, apa lagi jadi? So pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat. Yang ni best. Yang ni ada dalam Maizin. Pertukaran kiblat daripada Masjid Aqsa pergi ke Masjidil Haram. Ini ada dalam surah Baqarah, pertukaran kiblat ni, ayat 142 sampai 144. Cuma yang ayat 144 tu best. Aku cari ya. Okay. So bila Nabi duduk dekat Madinah, Nabi selalu macam dia tengok ke langit. Dia malam-malam kan, ataupun siang apalah, dia adalah momen ni dia tengok. Muka dia macam mengharapkan sesuatu lah. Muka dia mengharapkan sesuatu. Mengharapkan apa? Inilah dia. Dia nak sangat kiblat bertukar ke Masjid Haram. Dia sangat-sangat nak. Tapi dia nak minta dia macam, yalah, dia segan dengan Allah. Pasal Baitul Maqdis ni kan dah lama. Jadi macam dia nak sangat. Jadi Allah Taala jawab dalam Quran, dalam Al-Baqarah 44. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita orang tengok wajah kau Muhammad sering mengadah ke langit. Fis sama. Qad nara, sesungguhnya kami, nara, ra'a, mata, tengok. Qad nara, kami tengok. Taqalluba wajhika, kau selalu dongakkan muka kau fis sama. As-sama, langit. Fis sama, semua selalu kau dongak muka kau ke langit.
falanuwalliyannaka qiblata tardaha. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Inilah ayat 142 sampai 144. Okey. So, dia tengok kan. Masa Nabi dekat Mekah, okey, ni Mekah, Madinah, Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Masa Nabi dekat Mekah, favorite spot Nabi, kalau Kaabah macam gitu, favorite spot Nabi dekat sini ya. Favorite spot Nabi dekat sini. Supaya dia memang solat menghadap Baitul Maqdis ni. Cuma dia nak, kalau boleh, kembalilah ke Baitul Haram. Sebab tu dia punya favourite spot kena dua-dua. So bila dia duduk Madinah, dia tak boleh buat apa. Itu yang dia tengok ke langit tu. Macam Allah, mana ni aku tak boleh nak ngelak dah. Kan? Dia macam mak, Baitul Maqdis, Masjid Haram. Dia dah tak boleh ngelak dah. Itu yang Allah Ta'ala jawab dia tu. Sahur dulu bang, sahur. Masjid dua kiblat jadi masa tu. Yes, masjid kiblatan jadi masa ni lah. So, masa ni lah dia pusing ke, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. So, semua sekarang menghadap Kaabah. Kenapa jadi Baitul Maqdis? Tu aku rasa korang boleh jawab lah. Kenapa daripada dulu tak Baitullah? Kenapa Baitul Maqdis? Kalau korang nak tahu, gereja-gereja sekarang ni pun kebanyakannya yang masih banyak mengikut Injil, ataupun sinagog-sinagog yang masih menggunakan Taurat, kebanyakannya building ni semua menghadap Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Bukan dulu kiblat memang Kaabah ke? No. Sebab apa? Sebab rantaian Nabi tu. Ibrahim, Ismail, Ishak. So ni kan Ismail dah tak ada Nabi. Ujung-ujung sekali je Rasulullah. Yang sini Nabi bersepah ni. Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Syu'aib belah-belah atas. Semua kat sini. Sampai Nabi Isa pun kat sini. Ni semua ni kan Bani Israel. Ni semua Bani Israel. Anak-anak Israel semua ni. Nabi-Nabi ni. Sebab tu, kiblat Baitul Maqdis. Takkanlah dia orang ni ramai-ramai kat sini nak menghadap Baitullah. Masa ni Baitullah pun baru nak bina kan. Sebab tu Baitul Maqdis kiblat. Sebab semuanya orang Nabi-Nabi kita dulu Yahudi. So jangan cakap Yahudi celaka, jangan cakap Israel celaka, cakap Zionis celaka, okey. Israel tu Nabi Yaqub. 5.5 dah. So kita cover sampai 2 Hijrah. Okey. Sorry. Aku dah lambat. So 2 Hijrah. Dan dalam 2 Hijrah tu juga, nanti untuk next kita ada Badar. So insyaAllah kita sambung 2 Hijrah nanti kita sambung. Kita start dengan Ghazwatul Badar Al-Kubra. Okay guys, thank you, terima kasih. Dia ingatkan aku 5.5 dah. Aku nak makan apa Okay gang, thank you, terima kasih. InsyaAllah lah ada masa kita jumpa lagi. Okay, selamat bersahur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio Faris Mahakarya. Tunggu. 16 puasa, 16 tak puasa dah siap editing. Mungkin dalam minggu ni atau minggu depan kita akan naikkan. Okay, geng. Assalamualaikum.